Saya pagi ini kita tidak pergi kepada usul-usul sebab saya berjanji pada hari ini untuk membuat keputusan kes-kes yang telah dan masih tertunggak yang perlu saya buat keputusan. Jadi di tangan saya ini ada 3 kes ahli-ahli yang berhormat. Jadi yang pertama, ini bandel kes saya, kena tengok. Kes yang pertama berbangkit daripada point of order yang berhormat Bukit Gelugor pada 13 November 2008 membangkitkan point of order. Saya akan baca ini yang berhormat untuk minta tolong dengar dan jangan mencelah. Siapa yang mencelah? Speaker, point of order. Apa point of order pula? Point of order. Kacau saja. Point of order adalah Peraturan Masyarakat 14.1I. Dan Speaker, pada 6 hari bulan November, Yang Berhormat dari Padang Rengas ada bercakap bohong dalam Dewan Yang Mulia ini. Dia menyatakan bahawa 3 hakim dalam krisis kehakiman dalam tahun 1988 tidak dipecat tetapi bersyarat. Itu menjadi, Tuan Speaker, the honourable member from Padang Rengas was dishonourable apabila menyatakan itu. Kurang daripada itu, Tuan Speaker, tidak ada apa-apa dibuat oleh ahli yang berhormat dari Padang Rengas untuk merujuk kepada Peraturan Masyarakat 14.1I untuk buat satu penerangan daripada beliau dalam Dewan Yang Mulia ini. Tetapi luar daripada Dewan ini, di lobi Parlimen ini, dia menyatakan ada satu kesilapan. Dan ada menyatakan dia tidak akan minta maaf. Ini adalah, Tuan Speaker, satu menyalahguna kuasa, menyalahguna pendirian dia dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Speaker ada buat satu, bukan buat satu keputusan, tapi menyatakan untuk reservekan ruling sehingga hari ini. Tapi sebelum ruling ini ada dibuat, dia membuat satu pembelaan di luar daripada Dewan ini. Bolehkah itu dibuat oleh ahli yang berhormat dari Padang Rengas sebelum ruling dibuat oleh Tuan Speaker? Ini adalah sebagai di mana dalam satu mahkamah, the judgment is reserved, tetapi seorang tertuduh membuat pembelaan dia sebelum keputusan itu ada dibuat oleh seseorang hakim. Bolehkah saya dapat satu ruling ke atas itu? Adakah ahli yang berhormat dari Padang Rengas rela untuk membuat satu ministerial statement mengikut Peraturan Mesyuarat 14.1I dalam Dewan Yang Mulia ini, bukan luar? Adakah dia rela? Jika dia rela, dia boleh buat satu ministerial statement sekarang. Tidak ada apa-apa, Tuan Speaker, untuk Tuan Speaker membuat satu ruling jika dia tuju kepada Peraturan Masyarakat 14.1I. Okey, baik, terima kasih. Yang Hormat Tasik Gelugor. Bukit Gelugor. Maaf. Keputusan untuk membuat ministerial statement terpulang kepada menteri, bukan terpulang kepada speaker. Jadi pandangan saya, oleh kerana saya nak buat keputusan ini sebagaimana yang sudah dijanji dan disetujui oleh Bukit Gelugor sendiri, persoalan yang menteri membuat satu statement sama ada di bawah peraturan yang berhormat Bukit Gelugor sebut tadi, ataupun di bawah peraturan-peraturan lain, ataupun peraturan 25 terangan peribadi, tidak berbangkit pada ketika ini. Jadi saya buat keputusan ini di bawah peraturan 43, bawah keputusan ini muktamad. Kalau yang berhormat Bukit Gelugor tidak setuju dengan keputusan ini, ambillah peraturan di bawah 43, buat satu usul peribadi untuk membawa perkara yang sama ke Dewan ini pula. Jadi yang berhormat Bukit Gelugor, saya nak baca keputusan saya ini, ya. Okey, saya mula semula. Yang berhormat Bukit Gelugor pada 13 November 2008 membangkitkan point of order di bawah peraturan 36/12 bahawa kenyataan yang berhormat menteri itu telah mengelirukan Dewan mengikut yang berhormat Bukit Gelugor
laporan Malayan Law Journal 1988 ataupun MLJ 3, hakim-hakim itu sebenarnya telah dipecatkan. Yang berhormat Menteri pula, Datuk Seri Nazri Mohd Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Ahli Parlimen Padang Rengas, semasa menggulung perbahasan pada 10 November 2008 dalam Dewan berkata demikian. Sebenarnya begini, apabila panel membuat keputusan dan mendapi mereka adalah melaku kesilapan, jadi apa yang berlaku, mereka bukan dipecat, mereka diberhentikan awal. Begitu juga iaitu bahawa kalau kita optional, kalau macam orang pilih optional, iaitu bahawa sepatutnya berhenti 56 tahun, tapi 46 tahun ke atas mereka pilih untuk berhenti. Jadi bermakna bahawa pencen berjalan tapi dia minta berhenti awal. Inilah statement yang dianggap salah kata oleh Tasik Lugur. Saya menggunakan kuasa di bawah peraturan 44.4. Saya minta menangguhkan keputusan atas alasan untuk mendapat butiran lanjut berhubung kes tersebut. Pada 13 November 2008, Yang Berhormat Tasik Guru sekali lagi meminta saya agar membuat keputusan. Sekali lagi, saya minta penangguhan kerana saya belum lagi mendapat dokumen-dokumen yang relevan dengan kes tersebut. Pada 17 November 2008, Yang Berhormat Tasik Gelugur mencelah saya sekali lagi, memaklumkan kepada Dewan bahawa saya tidak dapat membuat keputusan Yang Berhormat Menteri di luar negara mengikut rombongan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Uzbekistan dan Turkmenistan dan Kyrgyzstan. Dalam masa yang sama, saya telah membuat penyelidikan dan kajian peraturan di samping berusaha mendapat dokumen-dokumen yang berbangkit dengan kes yang berkenaan. Akhirnya, saya mendapat dan membaca sendiri laporan tribunal yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang di-Pertuan Agong di bawah artikel 125 BK3 dan 4 Perlembagaan Malaysia untuk menyelidik tuduhan salah laku hakim-hakim tersebut. Saya juga melihat dan membaca sendiri surat keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja hakim-hakim tersebut. Saya dimaklumkan surat-surat ini hanya privy kepada Majlis Raja-Raja dan hakim. Tidak siapa pun dapat surat ini. Saya mendapat salinan surat ini oleh kerana permohonan dari Parlimen kepada saya. Jadi saya telah membaca 3 surat. Satu surat yang terus kepada Tun Datuk Haji Muhammad Saleh bin Abbas, Ketua Hakim Negara. Satu lagi surat dari Ketua Setiausaha Negara kepada Poin of order, Tuan Ketua. 14.1. Saya melihat janggal betul persidangan kita pada hari ini. Saya sudah lama juga jadi wakil rakyat. Seolah-olah kita ada perbicaraan. Menteri seolah-olah disimpan sebagai orang OTK, orang kena tuduh, orang bersalah. Apa sudah jadi ini? Seharusnya tidak berlaku begini. Tuan Speaker kena buat keputusan. Ya, tak perlu baca macam di mahkamah. Saya tidak pernah ada pengalaman macam ini. Saya faham, Ya Man. Ya. Saya faham, Ya Man. Saya buat keputusan sini, Ya Man. Duduk, Ya Man. Bukan, saya tahu Speaker buat keputusan, tapi kita kena, tak payah baca macam di mahkamah. Ini Dewan Rakyat, bukan mahkamah. Duduklah, Ya Man. Saya tahu Speaker memang buat keputusan, tapi buatlah keputusan yang wajar. Tak perlu bacalah surat-surat yang Ya tidak Man. kena dengan Dewan. Saya minta Ya Man duduk dulu. Dewan ini Saya duduk, Ya Man. Saya faham, Ya Man. Saya faham kata Yang Berhormat. Dengar, Ya Berhormat. Inilah yang saya tak nak tadi. Saya faham kata Yang Berhormat. Saya nak bagi landasan macam mana keputusan itu berbangkit supaya tidak ada ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu, siapa pun tidak ada ragu bila saya buat keputusan.